يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحي محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita menyambung lagi bacaan kitab kita berhubung dengan sakratul maut, yakni hal-hal yang berkait dengan kematian, di mana pada bulan yang lepas kita membaca akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa roh orang-orang yang telah mati itu menziarahi di antara sesama mereka di tanah perkuburannya. Maka berdasarkan hadis itulah para ulama rahimahumullah telah menyebut agar dapatlah kiranya diusahakan, mudah-mudahan saja direzekikan oleh Allah, kalaulah terjadi kematian ke atas kita masing-masing, usahakanlah agar jenazah itu dikebumikan bersebelahan ataupun berhampiran ataupun di dalam kawasan perkuburan orang-orang yang alim dan alimah, supaya keberkatan daripada amal tok alim ni dapat kita sama kongsikan walaupun selepas daripada mati kita. Dan banyaklah kisah-kisah yang telah kita bacakan pada bulan yang lepas. Pagi ini insya-Allah saya menyambung lagi pada muka surat 66 bab yang ke-24, kubur yang setiap hari berbicara. Dan ia juga berbicara kepada seorang hamba yang diletakkan di dalamnya, di mana bab pada pagi ini akan menceritakan berhubung dengan tanah perkuburan tu. Dia bercakap, dia menyeru dan memanggil, dia menghuraikan dan menceritakan pada setiap hari. Cumanya kita yang hidup ni tidak dapat dengar, dia tidak dapat memahaminya. Namun kita boleh mengerti dan mengambil pengiktibaran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Tirmizi
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke musalla, yakni tempat solatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang sedang ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian terus ribut membicarakan masalah-masalah dunia seperti itu, kalian akan lalai mengingati mati. Sering-seringlah ingat mati, kerana setiap hari kubur itu berbicara sendiri. Aku adalah rumah asing, aku adalah rumah sunyi, aku adalah rumah tanah, dan aku adalah rumah cacing. Ya, satu hari Nabi SAW masuk ke masjid, dan memanglah Masjid Nabawi ini merupakan tempat para sahabat radhiyallahu anhum melakukan halaqah. Dia duduk dalam keadaan berkumpulan-kumpulan sesama mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk tu, terdengar seperti hingar-bingar, ya, bising dan riuh rendah di kalangan sahabat. Kebetulannya sedang berbicara tentang hal-hal dunia. Dan Arab kalau bercakap, kita maklum, ya, kita orang-orang Melayu ni kadang-kadang nak cakap suara tinggi sikit member sound dah, cakap pelan lah sikit, apa yang kuat sangat ni, ya. Tapi Arab dia pakai lepas macam tu aja. Dia seronok pun dia menjerit macam marah, dia cakap biasa. Apalagi kalau dia nak menegakkan hujah dia, lagilah. Kita boleh agak sendiri bagaimana tingginya suara hingar-bingar dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan satu daripada adab dalam Masjid Nabawi ini ialah wajib dan mesti merendahkan suara, jangan meninggikan suara. Pernah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an masuk dalam Masjid Nabawi, kemudian ada seorang badui, ialah badui tadika pun tak masuk, sekolah menengah jauh sekali lah. Dia jenis badui. Dia bercakap dengan meninggikan suara dia. Lalu Sayyidina Umar yang menjadi khalifah Islam yang kedua ketika itu memanggil dia, dan Sayyidina Umar tanya, "Min, awak ni dari mana ni?" Lalu dia menjawab, dia datang dari sebuah kampung yang jauh daripada luar Madinah. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, jika sekiranya kamu menyatakan kamu ni datang dari Madinah, nescaya aku penggal lehermu, kerana engkau meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Padahal Rasulullah wafat dah masa tu. Tak boleh, itu adab. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuluh. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini kena rendah suara. Bilanya Nabi masuk, suara mai ke tinggi. Dalam masjid tu pasal dah cerita dunia. Kita duduk berkelompok cerita bola Chelsea lawan Manchester, macam mana orang dengar agak. Bercakap tu dalam masjid. Tu kira Masjid Greenwood tu tambah Masjid Nabawi lagi, tak elok. Pergi cerita hal-hal dunia. Nabi tegur. Nabi kata, kalau kamu tahulah kata cerita kubur ni, akan senyap semua, tak cakap kamu ni. Sesungguhnya kubur tu Nabi kata dia menyeru. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkanlah gambaran-gambaran seruan itu, bahawa kubur tu gelap, ni rumah tanah, aku ni rumah cacing. Dia sebut tiap-tiap hari Nabi kata. Ketika seorang mukmin dikebumikan, kubur menyambutnya seraya berkata kepadanya, "Selamat datang kepadamu. Dahulu aku suka orang sepertimu berjalan di atas punggungku dengan sopan.
pada hari ini saat aku menguasaimu dan kamu pun kembali lagi kepadaku, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadapmu. Lalu diluaskanlah kuburnya seluas mata memandang, dan dibukakanlah buatnya sebuah pintu menuju ke syurga. Dia bila orang tu di atas dunia ni berjalan dalam keadaan baik. Apa maksud berjalan dalam keadaan baik? Iaitulah berjalan tidak sombong di atas muka dunia ini. Apa dia yang dimaksudkan dengan sombong menurut syarak? Iaitulah seseorang yang mengetahui akan kebenaran tapi dia tolak kebenaran. Itu sombong. Al-kibri, dia takabur itu. Jadi orang-orang yang tawadhu, yang memahami dia adalah hamba Allah yang soleh dan salihat, berjalan setiap langkahnya ingat akan Allah, meraihkan agama, maka kalau dia mati, kubur pula akan meraihkan dia. Dan hari ini kubur kata, aku buka luas-luas biar kamu berasa lapang duduk sini, karena kamu jenis manusia yang baik, berjalan ketika berada di belakangku pada masa hidup dulu. Sebab itulah kita kena beringat, mati ni tunangan bagi hidup. Jadi jangan kita jalan sombong sangat. Ya, kerana kita tak tahu kematian tu dia menjemput tak tahu masa. Siapalah boleh menyangka pula dua tentera tu ditembak dan kena mortar mati di lahat Datuk. Tak sangka. Tapi itulah kematian. Ya, dia boleh datang di mana-mana dia ada. Maka senantiasalah kita ingat akan Allah, ingat akan Rasulnya, berpegang dan menggigit syariat dalam hidup, dan senantiasa mengenang akan kematian yang menjadi tunangan bagi yang hidup. Dan ketika seorang hamba zalim atau kafir yang dikebumikan, kubur menyambutnya dan berkata, tidak ada ucapan selamat datang buatmu. Dahulu aku sudah tidak suka orang sepertimu berjalan di atas punggungku dengan sombong. Sekarang setelah kamu aku kuasai dan kamu kembali lagi kepada aku, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadapmu. Kubur lalu menghimpitnya hingga ia jatuh terkapar dengan tulang-tulang hancur dan patah. Dia kalau kita tengok dalam kitab Mustikah Hadis, panjang hadis tu berhubung dengan nikmat dan azab kubur. Nikmatnya ada juga, kubur luas, bau syurga semua. Azabnya pun ada. Makanya Nabi sampai angkat dua-dua tangan dan Nabi selangkan jari jemarinya, menunjukkan hal itu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihimpit orang-orang yang sombong dan kufur itu seperti jari jemari ini sehingga bertemu rusuk kanan dan rusuk kirinya. Nabi buat macam tu, ya. Jadi rusuk kanan kiri itu berselang tulang macam tu. Kalau mudah-mudah bahasa Melayu kita lepeh lah, mudah cerita ni. Kau tak faham tu. Apalah rupanya mayat dah lepeh tu. Ya Allah, nak lari tak boleh, keadaan gelap, sakit lagi, patah riuk tulang segala rupa. Ni pasal atas dunia ni berjalan cara jahat, berjalan cara sombong. Tengok aja Firaun, pada hari dia mati tu tak ke bumi tu, dia mati tu pun bergulung kena tsunami tu pun. Bila ditemui mayat Firaun, lubang hidung dia menyumbat penuh dengan tanah, telinga dia pun penuh dengan tanah, mulut dia tenganga, padat tepu tanah laut tu dalam mulut dia. Awal-awal atas dunia bumi tunjuk dah, aku korek hidung kamu, telinga kamu, mulut kamu. Buat sombong sangat, hidup di atas dunia. Apa yang jadi pada harta yang dimiliki oleh Qarun, habis ditelan bumi, berkalih jadi tasik terus.
Ia jadi kena ambil peringatan dalam hal macam ni. Sambil mengacungkan jari-jari tangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala lalu mendatangkan kepadanya 99 ekor ular naga. Padahal jika seekor saja dari ular-ular itu meniup sebuah tanah, selamanya tanah itu tidak akan sanggup menumbuhkan apa-apa. Selanjutnya ia digigit oleh ular tersebut dan dibawa naik ke atas awan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu boleh menjadi sebuah taman di antara taman-taman syurga, atau sebuah jurang di antara jurang-jurang neraka. Menurut Abu Isa, hadis ini adalah hadis gharib. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang sombong tu bila mati dikirimkan Allah 99 ekor dia ular naga. Kita kata anak naga lah kot. Naga ni kalau anak pun lari lintang pukang dah kita. Ya, dia datang bukan seekor dua, 99 ekor. Sekali dia sembuh je, hala ke mana dia sembuh seekor ni. Kalau dia sembuh je di gombak ni, habis satu gombak ni tanah tak boleh cucuk tanam, sebab racun angin yang keluar daripada semburan dia tu. Seekor 99 ekor disembuhnya jenazah tu. Lepas tu digigitnya pula. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut gambaran syujatul ikra, iaitulah ular yang berwarna hitam, berkilat, berminyak. Ular tu yang dikirim untuk mematuk orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sekali dia patuk, diangkat, menggeletek daging tu, menggelegak daging mayat tu selama 70 tahun, kerana larian bisa di dalam badan sekali patuk. Bayangkanlah, na'udzubillahi min zalik, thumma na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Hannad ibnu Sari dari Hasanul Ju'fi, dari Malik bin Mughaffal, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahawa ia berkata, sesungguhnya Allah menjadikan kubur punya lidah untuk berbicara. Ia mengatakan, wahai anak Adam, kenapa kamu lupa kepadaku? Asal kamu tahu, aku adalah rumah cacing, rumah yang terpencil, dan rumah yang ganas. Ini khabar sahih yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dan Abu Nu'aim radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Dia hadis ni juga menggambarkan bahawa bumi itu dia bercakap, dan dia bagi tahu, di antaranya dia ingatkan, apalah kejenis manusia kamu ni. Bukan kata tak tahu asal kamu tu daripada aku. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kan kamu semua daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Dah dari tanah kan kembali ke tanah. Buat tak tahu pula, berjalan dengan sombong, engkar kufur. Padahal kamu tahu yang nama aku, kubur ni rumah ulat. Besok lunyai di kumun dimakan di ulat, besok dia seru tiap-tiap hari. Ini sekali lagi kita tidak mendengarnya, kecuali bila kita membaca hadis dan mengaji hal-hal berhubung dengan tanah perkuburan. Ustaz Azhar Idrus pernah sebut dalam kuliah dia. Dia kata, mari duk main dengan kubur ni, tak usah duk royak lah pahlawan mana, pahlawan hak mana.
Panglima silat, guru silat mana tak ada dah, kata Ustaz Azhar. Nya mari himpit tu gak mapuh mu situlah dia kata. Kekuatan himpitan tanah ni sangat dahsyat. Kita melihat di atas dunia ni kepelbagaian peristiwa tanah gelonso atau tanah runtuh. Dia bila terjadi pergerakan tanah, runtuh tebing tanah, runtuh bukit, dia golek turun tu, dia timpa rumah. Bolehkah kita nak menyelamat ke rumah tu? Tak tahu nak korek tu, kadang sampai 2-3 hari pakai bulldozer lah, tebuk sana korek sini, hantar pasukan penyelamat. Kadang-kadang seminggu baru nak jumpa satu mayat. Susahnya bila tanah tu turun bergolek, terimpit rumah tu. Itu kira duduk luar, tanah tu jatuh di atas, ni ambil mayat bubuh dalam tu kambuh, dia rapat lagi. Cuba bayang. Allahu Akbar. Benda-benda macam ni lah, kalau benar-benar kita dapat menyerapkan gambaran tu dalam hati dan jiwa kita masing-masing, insya-Allah ada handbrake dalam hidup ni. Tak adalah meluncur naik kereta pakai nak tekan minyak, rempuh habis segala lampu merah no entry dah. Ada brek kaki ada, brek tangan ada, teringat ke kubur ni. Dia walaupun sekali-sekali tu kadang tergelincir juga, tapi cepat-cepat kita berpatah dan beristighfar. Diriwayatkan oleh Waqi' dari Malik bin Mughaffal dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahawa ia berkata, sesungguhnya kubur itu menangis seraya berkata, aku adalah rumah yang mengerikan, aku adalah rumah yang terpencil, dan aku adalah rumah cacing. Dituturkan oleh Umar bin Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, sebuah riwayat dari Yahya bin Jabir At-Ta'i, dari Ibnu A'id, dari Ibnu Al-Aid Al-Azdi, dari Ghalif Ibnu Al-Harith, bahawa ia bercerita, aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umar pergi ke Palestin. Ketika hampir di rumah Abdullah bin Amr bin As, kami mendengar ia menyatakan, dia di mana dua sahabat ni, dia kata dia berjalan pergi Palestin dan singgah di rumah Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As seorang sahabat yang mulia, dan dia ni merupakan gubernur bagi negeri Mesir yang dilantik di zaman pemerintahan Islam yang gemilang ketika itu. Amr bin As tu dia jadi gubernur di negeri Mesir. Dialah yang bila jadi gubernur tu memakai pakaian-pakaian yang hebat. Berjalan dia letak 40-50 orang iring dia. Kemudian bila dia pergi melawat pasar-pasar di Mesir, pergi melawat kampung-kampung di Mesir, dia berjalan tu buka dada, ya, dengan cara haibat. Lalu sampai report kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana report tu sampai dibagi tahu oleh rakyat bahawa Amr bin As ni sombong, berjalan belagak, bawa bodyguard ramai macam-macam. Umar jadi berang marah, jemput dia datang ke Madinah. Di mana masa tu Sayyidina Umar dia menjadi khalifah Islam yang kedua. Lalu bila sampai di hadapan Umar, lalu Umar memarahinya. Namun kata Umar, aku mau menegakkan keadilan dengan aku mau mendengar daripada kamu, kenapa yang kamu berlagak dalam keadaan sombong ketika menjadi gubernur di negeri Mesir, sedangkan kita diajar bertawaduk, berjalan di atas muka bumi. Dan kita maklum Umar Ibn Khattab radhiyallahu an sendiri, jubah dia pun bertampal sampai 13 tampalan.
Jubah yang dia pakai daripada pelipat lutut ke bawah, kain dia tu ditambah, ambil kain jubah anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Zuhudnya dia, walaupun dunia dalam tangan dia. Tahu-tahu dapat laporan Amru berjalan sombong, lalu Umar panggil dan dialah kita macam jawatan kuasa disiplin lah. Lalu tanya, mengapa berjalan sombong di sana? Amru bin As menjawab, wahai Umar, sesungguhnya kamu menjadi khalifah di negeri Nabi, adapun aku menjadi gubernur di negeri Fir'aun. Demi Allah, sesungguhnya Fir'aun telah menanam kesombongan di kalangan rakyat Mesir. Jika sekiranya aku menunjukkan tawadhu seperti kamu yang berada di Madinah ini, nescaya mereka tidak akan menghormati aku dan mematuhi aku. Demi Allah, wahai Umar, aku terpaksa dengan izin Allah menunjukkan sikap gah dan haibat ketika aku berjalan, supaya rakyat di Mesir tahu dan terasa aku nak haibat dan gagah. Lalu setiap arahan Islam yang aku keluarkan mereka ikut dan mereka patuh. Itu saja. Diam Saidina Umar. Lalu Umar menyatakan, teruskanlah. Ini dia panggil faqih. Sebab itu kita tu kena faqih. Kalau kita bercakap, kena tengok siapa depan kita, benda apa kita nak cakap. Kalau nak pergi satu tempat, kena tengok suasana tempat, pakaian jenis mana kita nak pakai. Saya uruskan kerja-kerja haji ini tiap-tiap tahun. Kadang-kadang timbul juga ia masalah insolvensi ini. Adanya jamaah yang nak pergi juga haji atau umrah, dia boleh pergi, duit semua ada, dia bayar, tapi timbul masalah bankruptcy. Boleh pergi dengan syarat kena pergi jabatan insolvensi di Jalan Duta, bagi tahu, bawa tunjuk surat daripada syarikat umrah apa semua, dia bagi surat, boleh lepaskan tarikh itu aja. Lepas tu balik Malaysia balik. Lepas tu dia pegang balik pasport atas bankruptcy itu, boleh. Kadang-kadang bila jemaah tu dah pergi ke jabatan insolvensi ni, nak dapat balik pasport itu lambat. Kita nak cepat nak buat, bisalah segala apa. Kata cepatlah entah pergi. Dah pergi dah Ustaz 3-4 kali. Lambat benar lah Ustaz pegawai itu. Tak apa, besok entah pergi dengan anak. Pergi besok tu, saya tukar watak sikit je. Dia saya pakai long slim, pakai seluar tali pinggang, kasut stokin, pakai tie satu. Kopiah saya buka, serban saya buka. Pergi dekat kaunter tu cakap orang putih, jangan cakap Melayu. Bagi salam aja, excuse me, may I have my passport apa semua, cakap. Dia dengar excuse me je, yes sir je, yes sir je, peganglah. I would like to have a passport please. Sebut nama. Have been sent to you at least last week. So this is the person, you know, we have to check out for the visa and all others. Oh yes sir, for a minute. Lintang buka, kejap keluar pasport. Manusia. Acuk pergi pakai serban, berjubah-jubah, buat tongkat satu, tarik janggut, buat wirid tepi tu. Buat tak reti je, ni lebih bodoh mana pula sampai sesat ni kata. Manusia. Kadang-kadang manjang lah pakai necktie, sampai kuliah pun pakai necktie, kiamat jawab dia. Nah cuma kadang-kadang terpaksa macam tu, bukan dalam semua keadaan. Begitulah Amr bin As tu. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan bukan jenis manusia yang sombong, ada tawaduk semua, masya Allah. Dia sebut subhanallah dia menangis, sebut la haula wala dia tumbang pensan 2 hari. Ini sahabat-sahabat, makam dia hebat. Dah yang sombong, ya rakyat depan aku ni dididik dek Firaun 1000 tahun dah. Kalau buat aku buat jalan tawaduk, seorang tak hormat. Madinah betul wahai Umar, kamu kena tawaduk, sini negeri Nabi. Tapi tidak di Mesir. Baru Umar faham.
Itu faqih, siasah dia panggil. Politik Amr bin As itu hebat. Nah, ya, jadi sahabat ni pergi Palestin. Jadi Mesir Palestin ni sempadan. Asalnya Palestin, Jordan, Syria, semua Iraq. Itu masuk satu wilayah dulu nama Syam. Bila berlaku Perang Dunia Pertama dan Kedua, Inggris menjajah akan Asia Barat di bawah dasar divide and rule. Dia pecah, dia perintah. Itulah jadi Mesir lah, Sudan lah, Palestin, dia pecah-pecahkan supaya umat ni menjadi lemah. Dulu satu wilayah besar, ya, namanya Syam dulu dah, tempat Nabi pergi berniaga tu. Jadi Mesir Palestin tu sempadan dia border di Gaza tu. Macam sekarang ni buka border tu, masuklah Palestin, satu bumi aja. Jadi rumah Amr bin As, dia gubernur memerintah di Mesir, rumah dia di Palestin. Nampak bagaimana dia nak ambil barakah bumi Palestin tu, bumi nabi-nabi, sebagaimana juga bumi Mesir. Jadi singgahlah dua sahabat ni di rumah Amr bin As. Masanya duduk tu dia nasihatkan, ya, sesungguhnya kubur itu langsung berbicara kepada seorang hamba yang baru saja diletakkan padanya. Wahai manusia, kenapa kamu mau menipu aku? Apakah kamu tidak tahu aku ini rumah yang terpencil? Apakah kamu tidak tahu aku ini rumah yang sangat gelap? Dan apakah kamu tidak tahu aku ini rumah kebenaran? Wahai manusia, kenapa kamu mau menipu aku? Begitu sombongnya kamu berjalan di sekitarku. Lalu temanku Abdullah bin Ubaid bin Umair yang lebih tua dariku itu bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, anak kepada Amr bin As, kalau ia orang mukmin, apa yang terjadi padanya? Abdullah bin Amr bin As menjawab, kuburnya akan dilapangkan, tempat tinggalnya akan dibuat nyaman, dan ruhnya akan dibawa naik ke langit. Ya, jadi itu diingatkan. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Kalaunya di zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu di antara satu sama lain. Selepas seorang memberi salam dan menjawab salam, soalan pertama ialah, apakah yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepadamu pada pagi ini? Kalaulah sahabat tu ada dengar Quran turun malam tadi dengan Nabi, dia ada dibacakannya ayat Quran itu. Kalau sahabat yang seorang tu pula dengar hadis Nabi petang semalam ke apa, disampaikan hadis itu. Itulah mereka ni. Tidak ada perbualan mereka melainkan tajuknya tajuk agama, tajuk tentang akhirat, kematian, alam barzah. Dia jadi gubernur ke, dia jadi khalifah ke, itulah ceritanya. Dia barangkali payah kita jadi menteri, jumpa orang cerita bab mati, payah dia ejek dia orang. Pak Yazid Kampung Baru tu sampai orang ejek mati, bayang. Siapa ceramah ni? Pak Yazid. Kan sikit cerita kubur, sikit cerita kubur, itu aja. Dia ejek Pak Yazid. Padahal itulah benda paling besar. Cerita kubur ni, dunia tak cerita apa sangat pun, tak apa, orang tahu orang duduk atas ni, tempat tak masuk lagi ni. Nah, ya, jadi ini topik-topik besar sebenarnya. Wali-wali Allah semak tengok apa ucapan kalimah dia, cerita kubur je. Ingat kemati tu benda. Kalau benda ni dipegang betul-betul, walaupun dia jadi khalifah, jadi gubernur, jadi menteri besar, cerita mati je diungkap je, tengok pemerintahan dia macam mana. Lain. Jadilah dia menteri besar kok mana pun, jalan tongkatnya tu lah. Diingat mati ni. Itu kekuatan ruhiyah. Ingat kematian itu membawa kesan yang baik dia dalam kehidupan kita masing-masing. Hadirin sekalian, saya berhenti dulu setakat tu kerana saya mohon dia untuk buat satu kutipan sumbangan pada pagi ini. Dia di mana bersama-sama dengan kita pagi ini seorang pelajar yang akan berangkat
dia melanjutkan pelajarannya ke negeri Yaman, iaitulah di Madrasah Ribadut Tarim di Hadral Maut. Dia di Yaman. Kita ni duk baca kitab berhubung dengan maut. Dia nak pergi ke Hadral Maut, jauh lagi ya. Kita duk main di Gombak aja. Hadral Maut ni kalau bahasa Melayu kitanya negara kematian. Dulu ceritanya lah, ada raja memerintah di Yaman tu. Raja ni dia buat satu kubur depan istana dia. Lepas tu pagi dia bangun lepas subuh, dia buka tingkap istana, dia tengok kubur tu, dia menangis. Dia ingat mati lah. Malam sebelum nak tidur lepas isyak pun, masuk bilik tidur istana, buka tingkap tengok kubur tu, dia menangis. Alim raja ni. Bila raja tu buat kubur buatan depan istana kerana nak ingat mati, maka semua rakyat diikut. Satu rumah, satu kubur depan rumah, kubur buatan. Semua rakyat dia macam tu juga. Pagi-pagi lepas subuh tengok kubur tu, ingat kemati. Malam macam tu juga. Akhirnya bersepah-sepah kubur dalam tempat tu. Itulah dinamakan Hadral Maut, negara kematian. Ya, di mana di Yaman ni orang-orang yang alim-alim, masya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu berada di Yaman dan kebijaksanaan itu berada di negeri Yaman. Itu hadis. Sebab itu kita tengok berapa puluh tahun pengerusi OPEC, gabungan negara-negara pengeluar minyak dunia, Syekh Ahmad Zaki Yamani. Yamani itu bukan nama ayah dia. Yamani itu Yaman lah. Syekh Ahmad Zaki daripada Yaman. Dia jadi presiden OPEC berapa puluh tahun. Cerdik, dia ejas. Dia orang-orang Yaman ni orang yang bijak. Tubuhnya kecil-kecil macam kita orang Malaysia, tapi kuat. Dia dan sahabat yang mulia di kalangan sahabat, seorang bernama Khuzaifah. Khuzaifah ni daripada Yaman. Begitulah puluh ribu sahabat. Khuzaifah itulah yang Rasulullah serahkan rahsia nama orang-orang munafik di Madinah. Orang lain Nabi tak bagi. Ya, ini kelebihan orang-orang Yaman. Dan dia akan belajar di Madrasah Ribadut Tarim dengan seorang ulama besar di sana, Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dan adik Muhammad Hanif bin Azmi ni, dia akan ambil ilmu ulumul Quran wal hadis, tafsir Al-Quran dan hadis. Ini ilmu teras. Dan kita di Gombak ni kena perbanyakkan ulama-ulama pelapis kita ni untuk selamat hidup anak-anak cucu cicit kita di masa yang akan datang. Gombak ni dulu memang pusat agama Islam. Ya, Tuan Guru Haji Makno Sungai Cincin tu siapa tak tahu, wali Allah. Jadi kita kena wujud balik ni ulama-ulama pelapis ni. Dan pagi ni dia adik Muhammad Azmi, Muhammad Hanif ni, dia datang dengan ibu dia. Dia akan berangkat ke Yaman 23 hari bulan ni. Dan dari segi keuangan belanjanya tu banyak sangat kekurangannya. Saya bincang dengan ayah dia, saya kata insya-Allah mulai pagi ni lah, saya baru dapat tahu kemarin. Saya kata mulai pagi ni bawa dia anak tu ikut saya tolongkan kutip derma sebanyak yang dapat kita nak kutip. Banyak belanjanya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau dia balik besok, dia boleh mengajar pula kita di sini insya-Allah. Adik saya Ustaz Rahim dulu 5 tahun di Mesir pun banyak kutipan daripada jemaah juga. Akhir balik setiap masjid tu saya wajibkan dia mengajar sampai sekarang. Begitulah kita kongsi-kongsikan. Dah kita nak ke Yaman dah tua pula, kena panas sikit dah masuk hospital, hantar anak-anak ni biar dia kutip ilmu bawa untuk kita di kampung ya. Dan adik Muhammad Azmi Hanif ya, sila bangun Hanif. Itu dia ya. InsyaAllah kita tolong tuan-tuan lepas daripada tahlil nanti, duduk ijlis. Lepas daripada tahlil nanti pihak masjid akan bentang sejadah apa semua, kita bagilah. Kalau tuan-tuan ibu-ibu rasa nak bagi cek pun tak apa, dia boleh tunggu dengan mak dia, pergi balik ambil cek dulu. Saya lepas tu minum-minum saya terus pergilah, saya ada lagi program di Shah Alam. Dia akan tunggu dengan mak dia,
dan minta Azali tolong uruskan bantu sama ya, kita kongsikan pahala. So itu saja untuk pagi ini. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihna asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil.